Okey, record. Okay, baik, saya dah record sekarang. Baik, bismillah. Kita akan bercakap tentang kesedaran hati. InsyaAllah setiap minggu saya akan sentiasa berikan nasihat. Saya cuba. Dan setiap minggu padatlah sebenarnya dalam slide ni akan dalam 8 minggu ni kita akan sentiasa bercakap tentang kesedaran hati. Perkara-perkara yang boleh membuatkan kita fikir. Mudah-mudahan nasihat untuk diri saya sendiri juga. Mudah-mudahan ia membantu dalam kita meningkatkan lagi ibadah kita yang satu ini, iaitu ibadah apa tu? Solat kita. Kita bukan cakap pasal puasa, tapi kita cakap pasal solat. Baik, bahasa solat kita ingat bahasa Arab, yang bahasa solat yang mana kita gunakan bahasa Arab mudah. Tidak ada yang susah-susah, tak ada insyaAllah. Kemudian kita akan juga bercakap tentang serba sedikit rukun-rukun solat, juga 3 penyakit utama. Okey, rukun solat saya dah sebut tadi. Salah satunya ialah membaca surah apa? Surah apa? Al-Fatihah. Solat tidak sah tanpa membaca surah Al-Fatihah. Baik solat sunat, baik solat fardu. Tidak sah solat tanpa membaca surah Al-Fatihah. Itu mengikut mazhab Syafi'i. Okey. Dan semua mazhab pun dalam mengikut Fatihah ni. Okey, 3 penyakit utama. Okey, 3 perkara ni dalam notah ada dah. Cuma kita cuba fikir-fikirkan. Pertama sekali, penyakit utama dalam solat kita. Kenapa ni solat aku kadang-kadang rasa macam tak khusyuk, macam tak syuk buat solat. Kenapa? Salah satunya bacaan yang sering terburu-buru. Baca doa duduk antara dua sujud. Rabbi fili warhani wajibuni wafani wazudni wadini wafni wafani. Oi, macam senapas boleh habis. So hari ini kita semak balik bacaan kita dan beritahu pada diri kita, ya Allah, bantu aku untuk baca bacaan dalam solat aku ni dengan sebaik-baiknya, plus baca sebiji lah. Rabbi fili warhamni wajibuni. Tenang. Macam gitu. Ubah nombor 1 je dulu ni. Okay, kita cuba. Kita cuba baca dengan face yang tenang. Lihat, insyaAllah dalam masa seminggu ni, minggu depan kita cuba balik. InsyaAllah, bila bacaan kita baca dengan tenang, akan merasakan solat tu lebih ada kesan dalam hidup kita. Cuba tu dulu. Ustazah, saya baca memang tenang. Alhamdulillah, teruskan lagi. Macam tu, okay. Saya, Rosila ada soalan ni. Okay, sekejap saya unmute awak dulu. Okay, silakan Rosila. Okey, soalan saya, kita solat disuruh baca perlahan, memang kita kalau solat sendirian boleh, tapi bila kita mengikut imam, kadang imam tu cepat daripada kita. So kadang-kadang doa duduk antara sujud tu pun kita boleh baca sebahagian daripadanya je. So macam mana tu? Dia macam mana kan? Saya yakin yang kat sana pun mesti nak tanya yang sama kan? Bila kita semayang sendiri, bolehlah kita kontrol bacaan kita, betul kan? Tapi bila kita baca beramai ataupun kita solat mengikut imam, kita kadang-kadang belum habis, imam dah rukuk. Okey, macam inilah. Bila kita solat berjemaah, imam tu kita dah jadikan dia sebagai kita punya ketua. Jadi kalau imam baca cepat ke, kita tak habis ke, kita perlu akur dan perlu ikut. Jadi kalau nak cakap tentang nak memahami bacaan dalam solat ni semua, ya betul. Kalau kita solat sendiri, kita dapat buat sebiji baca. Tapi bila kita ikut imam, contohnya imam tu baca cepat, kita perlu ikut imam itu. Okay, kita perlu ikut. Tapi tak habis tau, saya baru baca Rabbi fili warhamni je. Tak apalah, sampai situ je lah. InsyaAllah usaha kita tu akan beroleh pahala. Allah tahulah, mengetahui kan. Okay, saya mudah-mudahan jawapan ni membantulah. Jangan pula lepas ni, semua tak nak ikut dia lah, tak nak ikut jemaah lah pagi ni. Jangan pula, mentang dah belajar fahami bacaan solat, tak nak ikut imam yang baca cepat. Jangan macam tu. Pahala semayang sendiri, contohlah 10 markah. Semayang berjemaah, ada kata 24, ada kata 25, ada kata 27 pahala kali ganda. Jadi utamakan solat berjemaah. Mungkin ajak imam tu masuk kelas kita lah kot. Okey, baik. Seterusnya, perkara penyakit utama ataupun perkara yang perlu kita elakkan daripada terus kita ni tidak khusyuk dalam solat adalah yang kedua, tidak merasakan kehadiran Allah SWT ketika kita melakukan solat. Bila kita solat tu, kita macam melepaskan batuk di tangga lah. Maksudnya, solat kerana dia adalah satu benda yang rutin bagi kita. Jangan macam tu lagi. Kita ubah. Kita solat, kita beritahu pada diri kita, aku solat ni sebab Allah tu benar-benar aku yakin ada.
dan aku sedang berhadapan pada Allah SWT, iaitu menyembah pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, seterusnya yang ketiga, ni hati yang mati. Solat tapi fikirannya ke mana-mana. Itu kita tak nak. Contohlah, angkat tangan Allahu Akbar takbiratul ihram, dah kat situ ni. Tapi fikiran fikir, tadi masak nasi, switch dah off ke belum Itu biasalah kan. Ataupun yang lelaki, Allahu Akbar, taruh ini je. Kereta tadi kunci ke tidak Kunci taruh mana sebenarnya? Tak nak macam tu lagi. Bila kita solat, kita make sure that hati kita pun di situ. Sebab itulah kita cuba memahami apa yang kita lafazkan dalam solat. Jadi bila kita solat, contohnya, kita mula nak hayal, lekas-lekas kita tarik diri kita semula. Dengan kita memahami apa yang kita sebutkan, insya-Allah ia membantu untuk menarik semula diri kita kembali kepada apa yang kita sedang lakukan, iaitu solat. Contohlah kita baca Alhamdulillahirrabbilalamin, kita baca macam itu kan. Lepas tu fikiran kita mula melayang, Ar-Rahman, ingat Ar-Rahman Maha Pengasih, balik semulakan diri kita. Macam gitulah. Mudah-mudahan ia membantu. Ingat, program ini bukan untuk kita sembahyang, lepas sembahyang kita translate satu persatu. Jangan. Bukan macam gitu caranya. Allahu Akbar. Dalam hati kita cakap Allah Maha Besar. Jangan, bukan gitu caranya. Ia sekadar untuk membuatkan kita fokus dalam solat kita bila kita dah memahami, dan kemudian akan membuatkan kita lebih terasa bila kita solat kerana kita sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita teruskan. Ada tadi. Okey, 3 syarat utama jangan lupa. Ni semua dah ada. Baik, okey, ni saya rasa lah nota pun ada. Cuba buka tengok nota. Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang bermaksud, sesungguhnya perkara pertama yang akan dihitung, dihisap, inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti adalah perkara solat. Sebab itu dia kata nak selamat solat. Macam itu. Nak selamat mesti solat. Kalau kita agak-agaklah tak solat, boleh ada yang menyelamatkan kita, silakan. Tak ada yang boleh menyelamatkan kita kecuali solat kita. Ingat, solat itulah yang akan dihisap, dihitung, dikira pada hari kiamat nanti. Itu perkara yang pertama. Solat beres, barulah haji ke, khatam Quran ke, umrah ke, sedekah ke, puasa ke, baru menyusul. Faham? Dia macam gitu. Sebab Rasulullah SAW mengatakan itulah masalah pertama, solat. Baik, kalau kita cakap pasal ni pula, kita tengok pula. Kita punya rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? Cuba tunjuk tangan. Rukun Islam ada berapa? Pandai, ada 5. Ada 5, okey. Pertama adalah mengucap syahadah. Kedua apa? Langsung kita mesti melakukan solat. Dan solatnya bila? Tengok. Kalau zakat setahun sekali, puasa sebulan dalam setahun, haji seumur hidup sekali. Tetapi solat 1 hari 5 waktu. Menunjukkan bahawa solat itu sangat penting. Dan kerana solat itulah akan membantu kita pada hari kiamat nanti. Sebab itu dikatakan solat itu adalah sangat penting. 5 kali dalam sehari. Berbeza dengan ibadah yang lain. Ini sikit je lah, nanti kita sambung pada minggu hadapan penerangan yang lebih lanjut. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan lagi, inna ahadakum idza shalla yunaji rabbahu. Seseorang dari kamu, kata Rasulullah SAW, bila kamu solat sebenarnya kamu sedang bermunajat. Atau erti kata lain berbisik-bisik, atau erti kata lain bercakap-cakap. Dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Macam tu. Jadi ingat, kalau mungkin selama ni kita solat, kita rasa itu sebagai persembahan kita pada Allah. Tapi kali ini kita ubah. Aku ni solat, rupanya aku sedang berbicara dengan Allah SWT. Ya, Allah dengar. Cuma kita tak boleh dengar apa jawapan Allah. Betul? Kita tak boleh dengar. Kalau dengar, lain tu. Tak boleh, kita tak boleh dengar. Cuma kita sendiri mengakui bahawa kita mendengar apa yang Allah katakan. Bila? Bila kita angkat iktidal. Kita baca apa bila kita iktidal? Cuba sebutkan. Bila kita sebut bila iktidal? Sami'allahu liman hamidah. Sami'a bererti telah mendengar. Allah telah mendengar. Sami'allahu liman. Bagi siapa? Hamidahu. Yang memujinya. Ataupun sedang memuji Allah. Dalam solat kita puji Allah tak? Puji. Kemudian kita sebut tak? Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhana rabbiyal. Kan macam gitu kan? So maknanya kita dalam kita punya iktidal, kita angkat tangan tu, kita mengakui pada diri kita bahawa Allah mendengar apa yang aku sebutkan. Jadi sebab itulah dia balik pada hadis ni tadi. Ingat bila kita solat,
kita sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kesedaran hati. Ini perkara yang penting. Pertama, ingat solat itu bukanlah satu persembahan sahaja, tapi ia adalah permohonan. Dan erti kata lain adalah doa pada Allah SWT. Dan untuk kita sendiri, doa ni adalah untuk diri kita sendiri pada Allah Subhanahu wa taala. Keduanya, solat adalah perkara pertama yang akan dikira pada hari kiamat. Betul? Kita dah nampak hadis dia? Maka untuk kita mengingat-ingatkan diri kita. Aku dah tengok dah hadis dia ada rupanya. Tentang solat tu perkara pertama dikira. Jadi beritahu pada diri kita, aku akan cuba buat yang terbaik. Macam itu. Kemudian yang ketiga, apa dia? Solat adalah munajat, bicara seorang hamba pada Allah SWT. Ingat tadi hadis tadi, yunaji rabbahu. Seorang hamba tu bila dia solat, dia sedang bercakap dengan Allah SWT. Dan yang terakhir, ingatkan pada diri kita, kita bukan saja nak solat saja begitu, tapi kita cuba untuk mendirikan solat. Apa beza antara solat dan mendirikan solat? Nanti kita akan terangkan lebih lanjut. Ada perbezaannya. Baik. Ingat, doa dalam perkataan lain solat, bila kita buka kamus, kita tengok solat bererti ibtihalun atau doaun, iaitu satu permohonan. Okey, solat tu dalam bahasa lain adalah satu permohonan. Kemudian Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kata Allah SWT yang bermaksud, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan jalan sabar dan mengerjakan solat. Dan sesungguhnya solat itu sangat berat kecuali pada orang-orang yang khusyuk. Minta tolong dua cara. Sabar dan juga solat. Kenapa dia suruh solat? Sabar kita tahulah kalau kita ada tengah dalam ujian ataupun kita diberi nikmat yang banyak pun kita perlu bersabar kan? Ataupun bersabar dalam mentaati Allah SWT. Pun kita dah buat dah sekarang ni. Contoh macam tadi lah, ada kegenjutan. Sabar tak semua? Cuba ngangguk kalau sabar. Ngangguk, sabar tadi. Itu semua. Kemudian, wassalat. Tapi kenapa Allah kaitkan dan solat? Kenapa mesti minta tolong pada Allah dengan jalan bersabar dan solat? Kerana dalam solat kita sedang berbicara dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. So sekarang kita dah tahu. Sebab itulah bila kita ada masalah pun kita solat. Dalam solat tu sebenarnya aku sedang bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Macam tu. Dan Allah dah ingatkan solat tu memang berat kata Allah. Sesungguhnya solat tu berat pada orang-orang semua kecuali orang yang khusyuk. Jadi kalau kita ni melakukan solat dengan penuh kesabaran dan dengan penuh kefahaman, mudah-mudahan ianya akan menambahkan khusyuk dalam solat kita. Mudah-mudahan insya-Allah. Baik, ni 5 perkara mencapai khusyuk kata Imam Ghazali. Okey, tak payah ambil semula, tak payah. Just tengok apa yang Imam Ghazali sebutkan dalam nak mencapai khusyuk solat. Ada perkara yang Imam Ghazali dah dah list out. So kita ambil yang nombor 1 dulu. Yang dia priority atau dia utamakan mesti memahami at-tafahum. Mesti memahami bacaan yang kita baca dalam solat tu. Barulah kita dapat mencapai khusyuk. Selama ni patutlah tak khusyuk. Contoh mungkin ada yang dah khusyuk alhamdulillah. Mungkin bagi siapa yang rasa macam aku solat kadang-kadang hayal lagi. Rupanya sebab kita tak memahami apa yang kita lafazkan. Sebab kita berbicara dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan seterusnya. Dalam solat bahasanya bahasa Arab. So dia tak link lah. Bila kita solat kita tak faham apa yang kita baca. Jadi alhamdulillah Allah pilih kita untuk memahami pula kali ni. Kita dah solat, dah menghalusi solat semua kita dah lalui. So, sekarang ni kita nak memahami pula apa yang kita lafazkan. Mudah-mudahan Allah bantu kita pelan-pelan kita belajar memahaminya. Kemudian ini sedikitlah tentang daripada kajian yang mengatakan nak dapatkan khusyuk dalam solat. Salah satunya juga adalah yang ditekankan di sini ialah untuk menjaga kesihatan juga, dari sudut kesihatan juga. Dia kata kalau dia memahami bacaan dalam solat tu, dia akan lebih jadi orang yang sihat. Kenapa? Sebab bila kita faham, kita tak akan baca kelang kabut. Bila kita rukuk contohnya, kita akan tenang. Tunduk kita, sujud kita, berdiri kita dan seterusnya. Ia akan membuatkan proses, contohnya lah, perjalanan darah kita akan lebih baik. Tapi pun dia tekankan bahawa perlunya memahami bacaan dalam solat itu sendiri.
Okey. Baik, seterusnya kita lihat di sini. Okay, mengapa perlu faham solat kita ni? Kenapa? Sebab salah satunya kita nak berbicara dengan Allah, kita lakukan solat. Dan apabila kita nak Allah pula berbicara dengan kita rujuk pada Al-Quran. Dan semuanya dalam bahasa Arab. So perlulah kita memahami. Sekurang-kurangnya solat kita memahami apa yang Allah bicarakan pada kita. Allah telah berfirman dalam surah Al-Mu'minun. Kalau tadi Allah bercakap dalam surah An-Nisa tentang orang yang munafik, ciri-ciri orang yang solat tapi dia munafik. Okay, kali ini pula Allah sebutkan orang yang berjaya, orang yang beriman tapi dia berjaya. Kenapa dia berjaya? Mesti ada ciri-ciri dia. Baik, kita lihat ayat daripada surah Al-Mu'minun ayat 2 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Allah sebutkan sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman. Macam mana nak berjaya orang iman tu? Cirinya mestilah orang tu khusyuk dalam solatnya. Bila Allah gunakan qad aflaha, bererti ni dari sudut bahasa Arab lah. Nanti kita akan lalui. Qad maknanya pasti. Pasti berjaya. Kalau dia khusyuk dalam solat dia. Seorang yang beriman tu akan berjaya kalau dia khusyuk dalam solat dia. Allahu Akbar. Jadi kita cek balik solat kita ni. Mudah-mudahan dengan memahami serba sedikit bacaan dalam solat, membuatkan solat kita lebih bertambah khusyuk insya-Allah. Kemudian dalam masa yang sama, tadi positif. Sekarang Allah ada juga dalam Al-Quran menekankan negatif. Orang yang solat tapi diberi ancaman. Dalam surah Al-Ma'un, saya rasa semua pun hafal ayat ni. Surah Al-Ma'un, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang yang solat. Kenapa orang tu celaka? Dia solat tapi Allah kata celaka bagi dia. Kenapa? Kerana mereka ni lalai dari solatnya. Bukan tengah solat dia lalai bukan. Dia lalai dari solatnya. Maksudnya dalam dia melambat-lambatkan solat macam itu, ataupun dia langsung tak buat solat. Tahu hukumnya wajib. Masih muda tak solat, nantilah dah umur-umur tu baru solat. Itu maksudnya. Kalau Allah kata celakalah bagi orang yang lalai dalam solatnya, confirm kita pun termasuk. Betul kan? Sebab bila kita solat, tak ada benda yang kadang-kadang tak masuk dalam minda kita. Siap masuk giant lagi boleh kadang-kadang. Boleh fikir kat mana rack nombor berapa nak beli barang semua. Na'udzubillah min zalik. Jadi Allah kata, celakalah bagi orang yang solat tapi mereka ni adalah orang yang lalai dari solatnya. So beritahu pada diri kita, tak nak lagi jadi macam ni. Bila kita solat, cuba kita hadirkan hati kita. Mudah-mudahan Allah bantu kita insya-Allah. Allah SWT berfirman dalam surah Taha ayat 14. Allah sebutkan, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Ini maksud ayat ni. Maka sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingatiku. Ingat Allah kata tak ada Tuhan kecuali aku. Jadi jangan sembah yang lain. Fa'budni kata Allah. Maka sembahlah hanya aku. Macam mana nak sembah Allah? Aqimis solah. Dirikanlah solat. Kalau dirikan solat tu apa manfaatnya? Untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Bila kita ingat Allah, Allah ingat kita balik. Bila Allah ingat kita balik, banyak tak rezeki kita? Allah kasih. Banyak tak pahala kita? Insya-Allah Allah kasih. Allah mudahkan tak urusan kita? Allah mudahkan. Macam tu. So ingat syaratnya perlu mengingati Allah dengan melakukan solat. So kat sini perkataan solat ni digandingkan dengan akim. Boleh nampak tak yang saya tunjuk ni? Perkataan akim. Dalam you all punya nota pun ada. Akim di sini membawa maksud dirikanlah. Kenapa Allah tak cakap dan solatlah? Allah tak cakap macam itu. Wasallu, Allah tak cakap itu. Allah cakap dirikanlah solat. Ada perbezaannya. Mari kita lihat nanti perbezaannya. Anggaran sekitar 99 kali perkataan solat digandingkan dengan perkataan dirikan. Ini kajian yang dilakukan. Kalau tak salah saya, Ustaz Zul sendiri buat tesisnya berkenaan dengannya perkataan seperti ini. Tesisnya berkenaan solat. Kemudian kajian menunjukkan dalam Al-Quran lebih daripada 99 kali perkataan solat tu digandingkan dengan perkataan dirikan. Dalam bentuk yang macam-macam. Nanti you all tengok ni macam belum faham sangat. InsyaAllah ke depan nanti you akan faham kenapa ada 3 bentuk ni. Tapi yang penting saya nak tekankan di sini perkataan aqama, yuqimu, aqim membawa maksud mendirikan.
Kenapa digandingkan? Mesti ada sebab-sebabnya. Baik, kita lihat. Ini contoh-contoh dalam Al-Quran. Perkataan yang saya tunjuk yang pertama. Boleh nampak tak semua? Saya ambil satu pensel lah sekejap. Okey. Ini perkataan solat. Betul? Saya dah bulat nampak? Lepas tu ada perkataan yukimu. Okey. Kemudian perkataan solat, ada lagi akimu. Itu maksudnya. Dia berganding. Sentiasa berganding. Macam gitu. Baik. Seterusnya. Kenal. Kenal tak? Kenal. Kita punya mantan mufti. Okey, mantan mufti kita Dr. Fatris Bakaram. Baik. Beliau menyebutkan solat tu kenapa digunakan mendirikan solat. Baik. Beliau menjelaskan perbezaan antara solat dan mendirikan solat. Ujarnya, kalau solat tu sekadar solat yang mudah dilakukan, sembahyang yang mudah dilakukan. Tapi bila kita cakap mendirikan solat, membawa maksud kita melakukan solat itu dengan penuh apa? Ini saya tunjuk apa? Nampak tak? Apa yang saya tunjuk? Mesti penuh kefahaman. Nampak? Tadi Imam Ghazali pun cakap, pertama mesti faham. Siapa ni? Dr. Fatris pun kata, nak mendirikan solat ni beza dengan solat ialah mesti ada kefahaman. Barulah datangkan khusyuk dan kemudian barulah sepenuh jiwa raga kita hadirkan semasa kita solat dan merasakan bahawa kecilnya kita, rendah dirinya kita dan kita menyedari bahawa keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka akan jadilah menjiwai solat dan bila solat kita seperti itu, mudah-mudahan dia dapat mencegah daripada kemungkaran dan juga kemaksiatan. Insya-Allah. Ini seperti yang disebutkan oleh bekas mantan mufti kita. So ingat beza antara solat dengan mendirikan solat. Mudahnya mendirikan solat adalah dengan mesti memahami apa yang kita sebutkan dalam solat kita, tahu hukum hakamnya, tahu jaga rukun-rukunnya, tahu jaga sunnah dan makruh dalam solatnya dan perkara yang boleh membatalkan solatnya. Baik, inilah bezanya lagi. Mari kita lihat faedah daripada lepas kita memahami solat kita. Allah sebutkan dalam surah Al-Ankabut, ayat tadi, mana dia? Begini. Wa aqimis solah inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allah sebutkan sesungguhnya solat itu, mari kita lihat di sini, sesungguhnya solat itu atau sembahyang itu mencegah daripada perbuatan yang keji dan mungkar. Saya solat tapi kenapa masih lagi melakukan perkara-perkara yang salah. Contohnya masih lagi mengumpat, masih lagi cakap-cakap benda yang tak bermanfaat. Kenapa cuba cek solat kita. Mungkin dalam solat kita ni kurang kita punya khusyuk. Macam mana nak dapat khusyuk? Mesti ada kefahaman dalam mendirikan solat tu sendiri. Bacaan tu perlu kita faham. So alhamdulillah Allah pilih kita ni semua. Allah berikan ilmu Allah iaitu dapat kita memahami pula apa yang kita lafazkan dalam solat kita. Mudah-mudahan Allah membantu. Kemudian ni kita dah lalui 3 penyakit semua kita dah lalui. Baik. Kita masuk sedikit. Tadi kita bercakap topik utama pertama adalah mesti bercakap tentang kesedaran hati. Kedua, kita mesti bercakap tentang bahasa solat. Ketiga, baru kita cakap tentang rukun-rukun solat. So sekarang kita kat nombor 2, apa beza tengok kita dah cakap kan. Sekarang kat nombor 2, kita nak belajar bahasa solat. Pertama, apa beza antara bahasa Melayu dengan bahasa Arab? Atau apa beza bahasa Melayu dan Inggeris dengan bahasa Arab? Pertama sekali, bahasa Arab ni dia berbaris, betul? Kalau dia tak ada baris, rasa-rasa kita belum boleh baca. Bagi kita yang asas ni lah, yang orang biasa-biasa tak belajar bahasa Arab ni, bila kita tengok dia dalam bahasa Arab tak ada baris, kita belum boleh baca. Okay? Kemudian yang kita perhatikan bahasa Arab ni seolah-olah semua perkataan dia bersambung. Betul kan? Macam semua kesif. Rasa-rasa macam tak ada spacing pun. Itu bagi kita. InsyaAllah nanti bila kita memahaminya, kita akan lihat. Yang pentingnya, bahasa Arab ni, dia satu perkataan penuh penjelasan. Perkataan dia pendek je, tapi dia boleh membawa maksud yang panjang. Okay, nanti saya akan berikan contoh. Ini beza antara bahasa Arab dengan bahasa Melayu dan Inggeris atau bahasa-bahasa lain. Okay. Alhamdulillah. Yang ketiga, makhraj huruf atau tempat keluar huruf.
Dalam bahasa Arab, contohnya perkataan ha dengan ha. Boleh dengar Ha dengan ha. Ada beza dia. Dan bila kita sebut, kita perlu berikan hak dia atau tempat keluar huruf dia. Kerana dia membawa maksud yang berbeza. Itu bezanya. Macam dalam bahasa Arab, ada huruf ghin. Contoh maghdub dalam surah Al-Fatihah kan, ghairil ataupun al-maghdub. Ghin. Dalam bahasa Inggeris atau bahasa Melayu tak adalah, kita jarang pakai ghin. Tak ada, jarang. So itu sebab dia berbeza dengan bahasa Melayu. Mari kita lihat. Dalam contohnya surah ni, surah apa ni? Surah Al-Fatihah. I think you all ada nota ni, ada tak? Okay, ni tak payah tulis apa-apa dulu, cuma kita perhatikan. Okay. Mari kita tengok makna dia. Nampak macam semua jadi satu. Betul kan? Daripada Bismillah ni sampai ke sini. Okay, untuk pengetahuan semua, mungkin ada yang dah tahu pun. Cuma bagi mereka yang mungkin baru nak belajar ataupun saya dah tahu, cuma saya nak lebih tahu. Okay, mari kita lihat. Saya gunakan warna merah untuk lebih jelas. Oops, sorry. Okay, perhatikan. Sebenarnya perkataan daripada Bismillah ni, kalau kita tengok daripada Bismillah sampai akhir ni, sebenarnya dia ada spacing. Contohnya dekat sini, ada spacing, ada spacing, ada spacing, ada spacing. Dia macam gitu. So sekarang kita tak nampak lah, so kita tahu. Okay, kita tengok yang next mari kita lihat. Bila kita lihat pada maknanya, jadi macam ni. Oh, ranjat. Okay, jadi makna macam gini. Perhatikan. Bismi, satu perkataan. Allah, satu perkataan. Rahman, satu perkataan. Ar-Rahim, satu perkataan. Macam itu. Alhamdu, satu perkataan. Lillahi dan seterusnya. Nampak tak ada dia punya spacing? Tapi kalau kita baca Quran sebagainya, kita tak akan nampak spacing dia. Tapi insya-Allah di akhir-akhir modul nanti ni, kita akan dapat pecahkan perkataan tu jadi macam ni. InsyaAllah kita akan lalui. Okay, so don't worry, sama-sama kita akan lalui. Saya akan guide, kita akan buat sama-sama, don't worry. Jangan ingat, susahnya minggu depan tak nak masuk lagi lah. Janganlah macam tu. Ni baru permulaan. Hari ni belum cakap pun banyak-banyak, baru cakap nasihat aja. Okay, so insyaAllah akan datang, kita akan dapat sama-sama. Okay, saya nak semua perhatikan satu perkataan ni. Mana dia? Ni yang saya point, boleh nampak tak ni? Nampak tak? Okay, perkataan ni. An'amta, cuba sebut. Yes, an'amta. Cuba sebut. Baik. Depan dia huruf alif jadi perlu baca dengan lembut. Kat sini baru ada ain. Jadi an'amta. Siapa yang saya tak dengar lah, tapi saya yakin saya nampak miming semua. Siapa yang baca an'am, jaga. Silap tu. Ataupun terbalik, ain kat depan, alif kat belakang. Jaga. Kasih betul. Okay. An'amta. Ini contohnya lah. Sebab itu dikatakan dalam bahasa Arab ni ada makhraj. Okay, mari kita lihat contoh perkataan lain nasta'in. Perkataan yang saya tunjuk ni, nasta'in. Okay, bila kita baca nasta'in, mulut kita lebar je, dia tak tebal, semua tipis. Nasta'in. Tak ada yang tebal kat situ. Okay, mustaqim. Qaf tebal betul, tapi musta tipis semua. Mustaqim. Macam ni, jangan musta, jangan pula. Jadi cek balik bacaan surah Al-Fatihah kita. Boleh insya-Allah? Baik, seterusnya mari kita lihat. Ni contohlah, contoh. Ni nak belajar apa ni? Ni makhraj, tajwid. Okey, bagi mereka yang mungkin dah belajar tajwid atau belajar baca Al-Quran, mungkin dah biasa nampak gambar seperti inilah. Di mana nak menunjukkan di mana tempat keluar huruf. Dalam surah Al-Fatihah tidak ada huruf kha. Okey, yang lain ada. Huruf ain pun ada, baik. Huruf kha je tak ada. So ghin dengan kha keluar daripada sini. Di atas ni lah, apa dia panggil kita punya tekak. Ghin dengan kha. So ada tak dalam surah Al-Fatihah huruf ghin? Ada. Ghairi, al-maghdub, dua je. Ain ada tak ain? Ada. Tadi contoh hamzah dengan ain tadi. An'amta. So ain tengah-tengah halqu, tengah-tengah tekak ni Kemudian hamzah bawah. Okay. Hamzah. Okay, ha. Ni ha ni ada tricky sikit lah. Saya hormati semua guru-guru yang mengajar tajwid, saya hormati sebab maksud saya hormati kat sini ialah ada berbeza pendapat. Kita belajar dengan guru A, dia cakap ha ni mesti ha dada. Bila kita sebut mesti bergetar dada kita. Allahu Akbar. Jadi masing-masing lah. Ada yang kata tak,
Hak ni, hak simpul ni walaupun dia hak simpul, tapi hak ni yang lagi important. So kita raikan guru kita. Contohnya kita tengah belajar dengan guru A kata ha ni ha dada. Kita ikutlah cara dia. Itu maksud saya. Okay. Kenapa saya baca macam itu? Sebab masa saya ikuti kursus degree bahasa Arab, salah satu modul bahasa Arab, kata lecturer tu, dia kata orang Arab ni dia tak sibuk tekankan hak ni, kata dia. Dia tekankan hak yang ini. Dia kata make sure hak tu mesti berangin bila sebut. Contoh kata nama Muhammad, Ahmad kata dia. Utamanya Ahmad lah, contoh Ahmad. Dia kata bila orang Arab sebut Ahmad, hak dia boleh dengar. So untuk kita dalam surah Al-Fatihah kita check. Kita punya alhamdu, hak tu kita jaga. Banyak hak Alhamdulillahi, tu hak tebal. Rabbil alamin, ar-rahhani. Perhatikan kat sini. Yang saya ambil sini Alhamdulillahi, ni hak tebal lah, hak simpul. Tapi yang saya katakan tadi, hak ni yang perlu dijaga. Rabbil alamin, terus kat sini. Ar-rahmanir-rahim. Hak tu jangan kita tinggalkan. Raikan dia, hak tu. Boleh? Itu beza dia. Kemudian tengok kat sini ada huruf ha simpul, betul? Ada guru kata mesti raikan. Kena kuat kata dia. Ada yang kata tak ada apa-apa, boleh baca macam biasa je. Jadi kita raikanlah guru kita. Kalau tanya saya tak tekan pada hak sangat. Saya tekan pada alif kat depan ni ataupun hamzah wasl kat depan ni. Jangan sebut dengar jangan sebut sebut apa? A baris bawah punya apa? I. Jadi bukan dina. Dina. Beza A baris bawah I bukan A. Jadi siapa yang imam kat sini suami-suami yang jadi imam, perhatikan. Bagi para isteri atau ibu-ibu kat sini, kita pula check juga. Kita baca ke I. Macam tu. Semualah yang kat sini yang kat dalam grup ni. Boleh insya-Allah? Ni saya nak kasih sikit kerja lah. Boleh tak ni? Dah semua tak tengok saya, semua tengok lain aja. Tidak Maksud saya kerja ni ialah minta semua check balik bacaan surah Al-Fatihah masing-masing. Okey, periksa balik. Kalau ada masuk grup ni suami isteri, suami checkkan bacaan isteri, isteri checkkan bacaan suami. Kalau tak ada, baca sendirilah, record sendiri, dengar sendiri ataupun dengar dekat YouTube ke orang baca surah Al-Fatihah, kita cuba ikut yang mampu kita ikut. Check balik. Sebab takut-takut kita punya sebutan tersilap. Ingat, bacaan surah Al-Fatihah adalah rukun dalam solat. Baca tersalah dengan sengaja, saya ulang baca tersalah dengan sengaja boleh merosakkan solat. Tapi kalau kita yang tak sengaja, perlu kita perbaiki. Siapa yang catatkan ni? Terima kasih. Macam itu. Untuk kita perlu check balik bacaan kita. Takut-takut bacaan kita ada kesilapan. So ha ni dengan hak ni kita check. Boleh insya-Allah? Baik, next slide kita terus. Okay, ini saya dah sebutkan tadi, ha dah selesai. Okey. Ini dalam perkataan bahasa Arab yang disebutkan. Bahasa Arab ni mudah ke? Macam ini. Yang kita nak belajar, dia satu perkataan kadang-kadang banyak penjelasan dia. Contoh perkataan ni. Okay, semua sebut. An'amta, sebut. An'amta, sebut. Baik. An'amta dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Arab tu senang je. Tapi bila kita lihat makna dia, 5 huruf bahasa Arab dia, alif, nun, ain, mim, ta, 5 huruf. Satu perkataan, tapi bila kita pecahkan jadi bahasa Melayu, tengok makna dia. Yang telah engkau berikan nikmat. Jadi 5 patah perkataan. Nampak tak? Itu beza bahasa Arab. Perkataannya ringkas, pendek, tapi mempunyai penjelasan yang banyak. Jadi kalau kita rasa kita belajar bahasa Arab ni, belum cukup lagi. Banyak lagi yang kita tak tahu sebenarnya. Maksud macam gitu. Okay. An'amta, yang telah engkau berikan nikmat. Macam itu sekali makna dia banyak. Ni kita jadikan oleh-oleh lah. Semua hafal perkataan ni, bawa bersama kita dalam solat nanti. Apa maksud bawa dalam solat? Bila kita solat, kita lalui perkataan an'amta, kita ingatlah maknanya. Bukan kena berhenti. Cuma kita ingatlah. An'amta ni kita dah lalui, iaitu yang telah engkau berikan nikmat. Lihat bahasa Melayu ada 27 huruf, 5 patah perkataan. Mana an'amta kat sini? Dalam surah Al-Fatihah, perkataan an'amta termasuk dalam ayat yang terakhir. Contohnya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Siratal ladzina
an'amta alaihim. So ada dua ain kat sini, tengok perhatikan. Ada an'amta alaihim. Kalau dalam kelas selalunya saya minta semua peserta baca. Okay, dalam kelas. Tapi kalau kat sini saya suruh semua orang baca, saya rasa Zoom ni punya speaker pun tak boleh terima suara kita ramai sangat. Jadi kalau dapat periksa sendiri bacaan masing-masing. Okay, cuba baca, cek bacaan kita. Mana yang kurang tepat kita kasih betul. Okay. Baik, seterusnya. Ini surah Al-Fatihah. Mana tadi? Okay. Saya tak masuk dulu. Saya masuk di sini dulu je. Baik, perkataan an'amta. An'amta. Berikan makna an'amta. Telah engkau berikan nikmat. Okey, sama-sama ikut saya. Ada 4 4 patah. Kita ambil 4 je lah, jangan susah-susah. 4 atau 5 boleh. Telah engkau berikan nikmat. Telah engkau berikan nikmat. Atau 5, yang telah engkau berikan nikmat. Okey, ulang sendiri. Okay, kejap lagi saya sebut nama, cuba jawab. Saya panggil nama, cuba jawab. Boleh? Ambil perkataan tadi. Apa perkataannya? An'amta, betul. Okey, sebut sendiri, nanti saya panggil nama, tolong jawab. Okey, saya tahu Razila mesti takut, Rosila mesti tak nak tengok saya lagi. Saya buka besar sikit. Saya tutup saya punya screen, saya stop dulu. Saya buka ni. Semua nampak Okey, jangan takutlah saya tak makan orang, saya baiklah. Saya baik. Saya suka dengan orang belajar, suka saya. Okey, saya nak tengok-tengok juga. Okey. Saya tengah pilih ni siapa nak jadikan mangsa. Bukan mangsa lah kita nak ini, nak sama-sama belajar. Ke depan kalau dapat para peserta saya minta semua untuk buka your punya video. Saya nak tengok. Sebab saya takut dia ada kat sini tapi dia hilang. Nama kat dalam dia hilang. Tak nak macam tu. So ke depan, minggu depan, hari ni ada kelonggaran sikit lah. Okay, dengan saya pun dari tadi ada masalah sikit tadi kan. Jadi saya pun mengakui ada kekurangan. So lepas ni minggu hadapan insyaAllah cuba semua ada video. Ada gambar. Tak mau taruh nama ataupun huruf aja. Saya nak tengok. Okay. Baiklah saya ambil yang nampak lah. Okay, minggu depan semua keluarkan muka Okay. Ada yang nak volunteer? Ada? Saya buka yang first page ni, saya nampak ada muslimin ada lelaki. Yang saya nampak ada nama Aris Amin. Dia dah tengok sini. Saya Cik Aris Amin. Okay, saya unmute Baik. Cik Aris kejap belum keluar lagi suara. Yang lain sudah perhatikan. Okay, degil pula unmute ni. Kejap Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya unmute sendiri. Bagus. Ni namanya proaktif. Bagus. Silakan. Cik Aris, an'amta, berikan makna. An'amta, yang telah engkau beri nikmat. Masya Allah. Ni alhamdulillah. Macam itu saya nak. Bila saya panggil dia pandai unmute sendiri. Baik, bagus. Alhamdulillah. Terima kasih Cik Aris. Itu sebelah siapa Cik Aris? Isteri saya Ustazah. Alhamdulillah suami. Dia dah ikuti kelas ni tapi dia ulang gaji. Saya alhamdulillah bagus macam tu kita nak kalau ada sama-samalah kita lalui. Terima kasih Cik Aris jawapannya. Baik. Sekarang saya cari yang seterusnya. Page yang kedua lah. Saya ada 4 pages saya nampak. Okey, page yang kedua. Saya ambil Muslimah boleh? Okey, boleh tak boleh saya dah panggil nyaut ya. Saya ambil Puan Hasanah. Alamak tu akulah Hasanah. Cik Hasanah, Puan Hasanah ada. Puan Hasanah. Dia tak angkat tangan. Puan Hasanah, Assalamualaikum. Nampak macam Puan Hasanah nampak tak? Nampak. Saya Puan Hasanah, boleh berikan saya makna an'amta? Yang telah engkau berikan nikmat. Allahu Akbar. Macam tu. Bila kita solat, kita bawa maknanya. Terima kasih Puan Hasanah. Saya unmute ya. Saya mute. Baik, kita cuba satu lagi peserta kita daripada siapa ni? Tentang makna an'amta saya nak dengar daripada Puan Roslia, Puan Roslia Ahmad. Puan Roslia Ahmad. Silakan Puan Roslia.
Okey, Assalamualaikum. Salam Ustaz. Saya. Okey, Berikan makna an'amta. An'amta maknanya yang telah engkau berikan nikmat. Alhamdulillah. Okey, so hari ni terima kasih Puan Rusli Ahmad. Saya tutup Sama-sama. Baik. Alhamdulillah. Macam gitulah. Saya baik kan? Saya tanya baik, lembut aja. InsyaAllah minggu depannya, ni hari baru hari pertama. Tak apa. Okey, saya nak macam inilah. Participant tolong berikan kerjasama. Bila saya sebut nama, tak apa, tak tahu ke salah tak apa. Yang penting kita jawab. Okey, tak tahu cakap Ustazah, saya tak tahu tak apa. Nanti saya panggil orang lain. Macam tu. Yang penting ingat niat kita. Kita belajar ni bukan kerana selain daripada Allah. Bukan. Kita buat ni semua kerana Allah. Dan ingat, kita nak bawa solat kita ni depan Allah SWT. Sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan tadi, solat adalah perkara pertama yang akan dihitung pada hari kiamat nanti. So kita nak selamatkan diri kita. Bagaimana nak selamat adalah dengan melaksanakan solat. Alhamdulillah kita daripada umur kecil kita dah mula solat sampailah umur kita sekarang 40, 50, 60, Alhamdulillah. Cuma sekarang masalahnya ialah adakah solat aku ni adalah solat yang terbaik yang aku dapat present depan Allah SWT. Mohonlah pada Allah SWT, mudah-mudahan Allah bantu kita untuk melakukan solat yang terbaik daripada sekarang ni, solat yang berkualiti pada Allah SWT. Dan mohonlah mudah-mudahan yang solat kita yang lalu, kalau ada kekurangan, mohon Allah ampunkan kita. InsyaAllah kita mohon pada Allah. Saya yakin semua kat sini semua dah lakukan solat. So jadi lepas ni tingkatkan lagi kualiti solat kita. Boleh insyaAllah? Baik. Boleh tak saya minta kerjasama? Mungkin 2 orang lah. Kalau baca seorang kan gugup pula kan. 2 orang baca surah Al-Fatihah. Sebab saya nak dengar je. Jadi kalau bukan saya nak orang cakap nak cari kesalahan, tidak Maksudnya kita nak check. Sebab kalau saya buka semua bising sangat. Jadi saya perlukan 2 orang kalau boleh dia baca. Yang silap dia kita kasih betul lah. Sebagai pengajaran. Bukan nak memalukan dan sebagainya. Tidak, minta maaf saya cakap dulu bukan. Kalau saya baca nanti saya nak terangkan susah. Kalau orang baca saya dengar, saya perbaiki mana yang boleh. Boleh tak? Siapa yang boleh volunteer? Sebab kalau dalam kelas, okey. Saya nampak Puan Ramliza. Okey, boleh unmute sendiri? Satu lagi saya minta, 2 orang Satu orang lagi boleh yang nak volunteer baca? Latifah Tahir, is it? Puan Latifah Tahir. Okey, boleh unmute Okey, saya minta 2, Puan Latifah Tahir. Okey, dan juga Puan sekejap tadi Ramliza Osman, betul kan? Okey, saya unmute-kan Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Puan Ramliza dan juga Puan apa tadi? Siapa tadi? Latifah. Puan Latifah. Okey, boleh silakan yang lain dengarkan bacaannya, saya perbaiki mana yang kurang nanti, okey? Terima kasih kerana volunteer. Silakan, bismillah. Surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Together baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, baik. Bagus, alhamdulillah. Terima kasih Puan Latifah dan juga Puan Ramliza. Alhamdulillah, bacaan baik. Okey, saya rasa kekurangan tu macam saya tak dapat detect lagi lah. Okey, saya unmute dua-dua. Okey, alhamdulillah. Okey, cuma saya tekankan, ini bukan kesalahan yang saya ambil, tidak. Okey, bacaan tadi baik. Nasta'in, habis semua dia baca betul. Sirata contohnya, sad dia tipis, ta dia tebal. Walau sad huruf tebal tapi bila baris bawah kan, sirata, bagus semua. Baik aja. Okey. Baik, dalam surah Al-Fatihah ada lagi apa perkataan contohnya saya dengar tadi? Ihdina, saya dengar tadi. Ihdina, dia dah baca pun dah baguslah, alhamdulillah. Jadi siapa yang masih baca ubah, jadikan Okey. Baik, perkataan yang seterusnya saya rasa tak adalah ad-dhalin semua okey.
Semua baik. Diperhatikan bagi siapa yang tak dengar tadi, yang dah dengar tadi, kalau ada kekurangan, kasih betul lagi. Ada lagi siapa tak yang nak volunteer? Semua tak tengok saya, semua tengok bawah. Saya nampak, semua tengok bawah je. Kawan-kawan biar jangan aku kena pilih. Okey. Ada siapa yang nak volunteer? Bacaan surah Al-Fatihah? Tak ada? Okey, saya dah dengar tadi, tak apa. Siapa? Okey, Suhaizan. Betul, Puan Suhaizan Taib. Okey. Okey, baik kita dengar bacaan daripada Puan Suhaizan Taib surah Al-Fatihah. Boleh tak? Nampak tak? Kalau tu you try unmute. Okey, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustazah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, alhamdulillah bacaan yang baik. Okey, terima kasih Puan Suhaizan. Okey, baik, alhamdulillah. So sudah dengar So kalau kita punya bacaan masih kurang baik, kita perbaiki je lah. Macam mana? Salah satunya kita buka YouTube lah, senang. Buka YouTube, cari yang qari dia yang kita senang ikut. Jangan yang panjang nafas semua, biasa-biasanya je yang supaya kita senang. Murattal aja. Okey, boleh insya-Allah. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, sedar tak sedar dah jam 11. Okey, sedikit saja saya nak kongsi lagi tentang ini. Oh, mana tadi? Okey, sebelum kita mengakhiri kelas, surah Al-Fatihah kita dah clear. Satu perkataan tadi yang kita dah belajari ialah an'amta. Okey, an'amta yang membawa maksud apa dia? Telah engkau berikan nikmat. Mudah-mudahan kita bawa dalam solat kita. Ini saya tak go through Hari ini kita tak go through. Saya nak terangkan yang ini. Nanti kita belajar nanti insya-Allah ni next week. Okey, an'amta tadi kita dah sebut. Sedikit sebelum kita selesai kelas. Okey, ini saya nak terangkan renungan untuk kita bersama. Ingat hari ini baru hari pertama. Jadi sebab itu kita banyak bercakap tentang kesedaran hati. Kita nak ingatkan diri kita, kita solat selama ni, apa kekurangan solat kita? Kenapa sampai aku rasa tak khusyuk dalam solat? Kenapa aku solat tapi aku rasa macam tak ada apa-apa? Jadi kita cek balik, ingat 3 penyakit utama. Pertama sekali apa dia? Pertama sekali bacaan yang tergopoh-gapak ataupun kelam kabut. So perbaiki yang itu, paling-paling kurangkan yang itu, jaga yang itu. Jangan lagi ada baca kelam kabut. Especially solat sendirilah, seperti tadi yang ada yang tanya kan, kalau kita sembahyang ikut jemaah itu dah tak boleh elak lah. Okay? Tapi kalau kita solat sendiri, lakukanlah dengan bacaan sebiji. InsyaAllah nanti akan terbit rasa beza solat kita nanti. Kedua, ingat bila kita solat, hadirkan hati kita. Ingat kita solat ni Allah sedang memerhatikan kita. Ya, Allah dengar apa aku sebut, cuma aku yang tak boleh dengar apa balasan Allah. Apa answer daripada Allah atau reply daripada Allah, macam gitu. Hadirkan hati kita semasa kita melaksanakan solat. Yang ketiga, penyakit utamanya ialah hati yang mati. Bila kita solat, ingat hati kita ni Allah dah pilih. Kita ni semua Allah dah pilih untuk melakukan solat. Cumanya jangan lagi solat kita tu ada khayalan. Jangan fikiran kita keluar daripada waktu kita solat tu. Mudah-mudahan dengan memahami apa yang kita sebut akan membuatkan kita balik semula pada kita punya solat. Kuranglah kita punya khayalan dalam solat kita. Mudah-mudahan ia membantu. Baik, sebelum kita akhir, mari kita lihat kat sini ada renungan sedikit kata-kata daripada Hasan Al-Basri atau Imam Hasan Al-Basri rahmatullahu alaih. Beliau adalah salah seorang tokoh-tokoh yang banyak bercakap tentang penyucian hati juga. Okay. Banyak bercakap tentang penyucian hati, tazkiratun nafs. Okay. Apa yang disebutkan dalam bahasa Inggerisnya, as much as you fix your solat, your life will be fixed. Sebab semampunya kalau kita ni perbaiki solat kita, insya-Allah kehidupan kita pun akan lebih jadi baik. Macam gitu. If you are wondering why there is a delay in your sustenance, rezeki,
or in your marriage, in your work, in your health, look into your solat. Kalau kita rasa macam ada yang tak kena lah, ada sesuatu yang lambat lah, delay dalam apa yang kita minta ni, kenapa ada kekurangan dia, apa tak dapat dalam masalah rumah tangga, dalam rezeki kita. Rezeki ingat bukan dari sudut ruang ringgit saja. Rezeki adalah dalam kesihatan juga, tempat berteduh, keluarga yang bahagia, anak-anak yang dengar kata, ibu bapa yang menyayangi anak, itu semua adalah rezeki juga. So kata Imam Hasan Al-Basri, kalau kamu rasa ada masalah dalam kehidupan kamu tu, cek solat kamu. Ada tak kamu ni memperlambatkan solat? Jadi kita ingatkan diri kita sendiri, kalau kita ni jenis yang melambat-lambatkan solat, contohnya, perbaiki kat situ. Perbaiki kat situ. Saya dah solat, tapi sekarang ni adalah untuk kita make sure solat kita tu tepat pada waktunya. Ini cakap kalau kita kat rumah lah. Kalau sedang bertugas, jangan cakap, oh saya mesti pergi solat. Jangan macam itu. Kerja adalah ibadah juga. Plus adalah amanah. Jangan salah faham. Okay? Kerja adalah amanah dan juga ibadah. Jadi utamakan, pandai-pandailah kita berbagi. Jangan ambil kata-kata saya ni sebagai oh mesti gini, jangan. Perlu melihat pada keadaan antum sendiri macam mana. Kalau you all ni kerja jenis contoh, you all kerja yang macam contohlah bawa Grab ke, taxi driver ke, bolehlah nak ikut azan terus solat, bolehlah. Tapi bagi mereka yang menjaga, contohnya nurse, macam mana dia tengah berhadapan dengan pesakit, waktu dah solat masuk, tak boleh terus immediately solat lah, dia ada waktu-waktu dia. Macam itulah. So itu maksud saya. Okay. Cuma kalau kita tidak bekerja, contohnya di rumah, hari Sabtu, Minggu, hari bercuti dan sebagainya, make sure kita beritahu pada diri kita, solat ni aku mesti jaga tepat pada waktu. Boleh insyaAllah. Ini sebagai satu nasihat untuk diri saya sendiri juga. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang sentiasa menjaga solat. Dan sekarang ini adalah untuk perbaiki lagi solat kita kerana kita sudah mula memahami apa yang kita sebutkan dalam solat kita. Mudah-mudahan insyaAllah. Alhamdulillah, kita dah sampai di akhir pembelajaran kita pada minggu ini. Saya nak ucapkan terima kasih pada semua yang dah masuk, dah participate. Mudah-mudahan minggu depan kita akan teruskan lagi pembelajaran kita pada minggu yang kedua dan akan mula lebih lanjut tentang pembelajaran kita. So hari ini banyak kepada nasihat lah. Banyak kepada satu peringatan je untuk kita tentang solat. So ingatkan diri kita buat solat ni bukan kerana rutin, bukan kerana ibadah biasa-biasa, tapi kerana adalah satu ibadah yang menyelamatkan kita pada hari kiamat nanti. Dan kebaikan solat tu adalah berbalik pada diri kita sendiri. Rezeki kita terjamin dan sebagainya. Mudah-mudahan insyaAllah. Baik, Alhamdulillah kita dah sampai di akhir pembelajaran. Mohon Allah beri kita kekuatan untuk melakukan ibadah. Kita akan tutup pembelajaran kita dengan membaca surah Al-Asr dan tasbih kafarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, bagi siapa yang tanya soalan dan sebagainya dekat chat ni, saya cek kemudian. Nanti kalau saya jawab dekat grup chat, okey? Seandainya ada soalan sekalipun, apa-apa semua boleh letak di grup chat. Boleh insyaAllah? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa minta maaf tadi ada kegenjutan. Lupa cakap. Silakan, boleh leave sekarang. Silakan. Jumpa pada minggu hadapan insyaAllah.